Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada tahun 2020 telah menyaksikan beratus buah negara yang telah disahkan berhadapan dengan wabak penyakit COVID-19 sehingga diisytiharkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO. Mengikut laporan WHO yang telah dikemas kini sehingga 23 April 2020 telah mencatatkan sebanyak 225 buah negara yang terlibat dengan penularan wabak COVID-19. Susulan dari itu, rata-rata negara telah mengambil inisiatif untuk menutup pintu masuk sempadan negara dan kawalan yang ketat terhadap aktiviti keluar dan masuk negara. Malaysia sendiri tidak terkecuali untuk mengambil langkah pendekatan yang lebih serius bagi mengekang penularan wabak COVID-19 dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara berperingkat. Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengisytiharkan PKP Fasa 1 berkuat kuasa mulai 18 Mac hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara bagi mengekang penularan COVID-19. Larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan bagi seluruh Malaysia dan penutupan sempadan negara terhadap pelawat luar negara yang ingin masuk ke dalam Malaysia dan larangan ke atas rakyat Malaysia sendiri yang ingin keluar negara. Susulan dari penutupan sempadan dan kawalan keluar masuk sempadan utama negara telah menyebabkan pergerakan barang dagangan terganggu akibat tidak boleh melintasi sempadan bagi urusan perdagangan. Ini telah menyebabkan ketidakstabilan bekalan global terutamanya bagi keperluan harian seperti bekalan makanan. Akibat gangguan ini juga telah menyebabkan insiden seperti perebutan barang keperluan di pasaraya atau kedai runcit sehingga perlu dihadkan unit barangan bagi seorang pembeli. Bukan itu sahaja, perdagangan Malaysia turut menyusut 16.4% pada April 2020. Memetik laporan perangkaan perdagangan luar Malaysia, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dalam kenyataan memaklumkan eksport negara juga susut sebanyak 23.8% menjadi RM60.92, sementara import juga turut sebanyak 8.0% kepada RM68.42 bilion. Seterusnya, bermula pada Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 2, warga negara Malaysia atau bukan warga negara yang mempunyai kediaman di Malaysia yang pulang atau tiba dari luar negara perlu mengikuti beberapa SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Menjelang PKP Fasa 3, SOP yang dikeluarkan oleh pihak KKM telah diperbaharui dengan beberapa perkara. Malaysia telah membenarkan aktiviti pelancongan pada Pelan Pemulihan Negara Fasa 2 bagi mereka yang ingin menjalankan aktiviti pelancongan berentas negeri. Namun begitu, orang ramai diingatkan untuk mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Pelancongan ke luar negara atau penerimaan pelancong asing dari luar negara yang melibatkan aktiviti melintas sempadan negara masih tidak dibenarkan. Kita akan terus ke isu semasa seterusnya bersama rakan tugas kita, Atikah binti Zamain. Baiklah, terima kasih saudari Amira Sofia yang berada di Sri Pentas. Wabak pandemik COVID-19 telah mempengaruhi dan memberi kesan yang sangat besar secara global juga di Malaysia dalam beberapa sektor utama dan antaranya ialah sektor pelancongan. Terpapar prestasi pelancongan global dan serantau pada tahun 2010 hingga 2023. Dapat dilihat di sini berlaku peningkatan pelancongan internasional dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Namun, sepanjang tempoh antara tahun 2019 dengan 2020 telah berlaku penurunan drastik dalam pelancongan internasional asbab penularan wabak COVID-19 yang berleluasa. Dibandingkan peratus kedatangan pelancong secara antarabangsa pada tahun 2019 dengan 2020, yakni penurunan sebanyak 72%. Selain itu, penurunan sebanyak 12% dalam bandingan pelancongan antarabangsa antara tahun 2019 dengan 2023 setelah penularan wabak mulai reda pada tahun 2022. Disertakan prestasi pelancongan di wilayah-wilayah di seluruh dunia. Yang pertama, di wilayah Afrika, berlaku penurunan peratus iaitu sebanyak 73% antara tahun 2019 dengan 2020 dan mulai meningkat pada tahun 2022 hingga 2023. Manakala di Asia turut berlaku penurunan peratus antara tahun 2019 hingga 2021, yakni sebanyak 93%.
Seterusnya, turut berlaku penurunan peratus di wilayah Amerika dan Europ antara tahun 2019 dengan 2020 dan mulai perlahan-lahan meningkat hingga ke tahun 2023. Wilayah yang terakhir ialah di Timur Tengah yang turut mengalami penurunan peratus sebanyak 73% pada tahun 2020 berbanding tahun 2019, lalu meningkat dengan pesat pada tahun 2023. Seterusnya, jelas kelihatan di sini penurunan drastik dalam jumlah pelancongan secara global pada tahun 2020 dan mulai membangun kembali pada tahun 2021. Faktor utama penurunan drastik pelancongan antarabangsa adalah disebabkan oleh penutupan sempadan, sekatan perjalanan dan kebimbangan kesihatan. Pelbagai tempat pelancongan termasuk taman tema, muzium, pantai dan destinasi popular lain telah ditutup bagi mengurangkan penularan COVID-19. Ini mengakibatkan kehilangan pendapatan yang besar untuk syarikat-syarikat pelancongan dan rakyat tempatan yang bergantung kepada pelancongan. Kita beralih kepada statistik kedatangan pelancong ke Malaysia pada tahun 2018 hingga tahun 2023. Kelihatan jelas ketara berlaku penurunan kedatangan pelancong ke Malaysia pada tahun 2019 ke tahun 2020 asbab penularan COVID-19 dan kurang daripada 5 juta pelancong yang datang pada tahun 2021. Namun, statistik kembali meningkat pada tahun 2022 iaitu sebanyak 10.07 juta pelancong dan 14.47 juta pelancong pada tahun 2023. Akhir sekali, sorotan pelancongan Malaysia pada tahun 2021 ketara menurun dalam ketibaan pelancong iaitu sebanyak 96.9% dan 98.1% dalam perbelanjaan pelancongan. Penurunan ketara dalam pelancongan antarabangsa secara berterusan disebabkan oleh penutupan sempadan antarabangsa sejak 18 Mac 2020 yang merupakan tindakan proaktif kerajaan dalam membendung penularan pandemik COVID-19 di Malaysia. Sekian paparan statistik prestasi pelancongan global dan di Malaysia sepanjang penularan wabak COVID-19. Kita kembali ke isu semasa yang seterusnya bersama saudari Nur Farhani Syuhada binti Hamdani. Terima kasih kepada saudari Atikah binti Jama'in. Seterusnya, kita beralih kepada isi kandungan yang ketiga iaitu berkenaan prestasi sektor pelancongan sebelum wabak dan bagaimana ia terjejas semasa dan selepas wabak dalam konteks global dan di Malaysia. Sebelum wabak. Situasi di peringkat global ini menunjukkan bahawa sektor pelancongan adalah salah satu pendorong utama ekonomi global sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, situasi ini berubah secara drastik selepas wabak tersebut melanda, menyebabkan impak negatif yang ketara pada sektor pelancongan di seluruh dunia. Terdapat 2 buah negara yang telah dikaji prestasi pelancongan negaranya, antaranya negara Jepun. Industri pelancongan Jepun mula berkembang pesat sejak penghujung tahun 1990-an dengan jumlah pelawat asing sebanyak 4.5 juta setiap tahun dan terus menunjukkan pertumbuhan sehingga tahun 2019, di mana lebih daripada 30 juta pelawat asing telah direkodkan. Seterusnya di Indonesia pula. Pada tahun 2019, industri pelancongan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan menerima lebih daripada 4 juta pelawat sebelum wabak COVID-19 melanda. Pertumbuhan ini mencerminkan daya tarikan pelancongan negara tersebut pada masa itu dengan pelbagai destinasi menarik seperti Bali, Jakarta dan Yogyakarta dan tempat-tempat eksotik lainnya yang menjadi tujuan utama para pelancong. Seterusnya, prestasi sektor pelancongan di Malaysia sebelum wabak pandemik COVID-19 berlaku. Tourism Malaysia telah mengadakan satu sesi sidang media bersama Jabatan Perangkaan Malaysia bagi membentangkan prestasi pelancongan domestik pada tahun 2018. Bilangan pelancong domestik menunjukkan pertumbuhan positif 2 digit sebanyak 10.9% pada tahun 2018 dengan merekodkan seramai 78.2 juta pelancong domestik berbanding dengan 70.5 juta pelancong domestik pada tahun 2017. Berikut merupakan akaun satelit pelancongan 2018. Telah dinyatakan bahawa nilai ditambah industri pelancongan Malaysia mencecah sehingga 15.2%, manakala pelancongan langsung menyumbang kepada 6.5%. Semasa wabak.
Sejak berlakunya pandemik COVID-19, sektor pelancongan telah mengalami kemerosotan yang signifikan. Pada suku ketiga tahun 2019 dan sepanjang tahun 2020, penutupan sempadan, larangan pergerakan dan penutupan perniagaan telah memberikan impak besar kepada perjalanan antarabangsa dan domestik. Banyak syarikat dalam sektor ini terpaksa menangguhkan operasi, mengurangkan pekerjaan dan menghadapi risiko kebangkrutan. Jabatan Kajian berkenaan prestasi sektor pelancongan di negara Indonesia, dampak pandemik COVID-19 dapat dilihat dalam penurunan drastik kunjungan pelancongan antarabangsa dan perkhidmatan pelancongan pada tahun 2020 berbanding tahun sebelumnya. Pada suku ketiga tahun 2020, jumlah lawatan oleh pelancong asing ke Indonesia hanya mencapai 475,000 orang sahaja. Jabatan Kajian bagi negara Jepun pula, kedatangan pelancong luar negara melaporkan penurunan sebanyak negatif 97.7% pada tahun 2020. Banyak hotel, restoran dan agensi pelancongan yang lain bergantung pada perbelanjaan pelancong asing. Oleh itu, mereka terpaksa menyesuaikan diri dan mencari alternatif lain untuk bertahan. Jepun juga telah memperkenalkan kawalan pergerakan nasional pada bulan-bulan awal pandemik. Semasa mana restoran dan bar terpaksa menangguhkan aktiviti mereka. Di negara kita pula, prestasi sektor pelancongan juga mengalami kemerunduman yang sama. Malaysia terus merekodkan pertumbuhan negatif bagi prestasi pelancongan negara secara keseluruhan berikutan wabak pandemik COVID-19 yang menular di seluruh dunia. Bagi tempoh Januari sehingga September 2020, Malaysia menerima ketibaan seramai 4,299,419 pelancong antarabangsa berbanding dengan 20.1 juta pelancong bagi tempoh sama pada tahun 2019, iaitu penurunan sebanyak 78.6%. Berikut merupakan dapatan kajian berkenaan pelancongan domestik Malaysia 2021 yang dipetik daripada laman sesawang Jabatan Perangkaan Malaysia. Dilihat pada indikator utama. Pertama, pelawat domestik. Pelawat domestik juga mengalami penurunan secara drastik daripada 2020 dan 2021. Dapat dilihat bahawa sebanyak negatif 49.9% penurunan yang berlaku. Yang kedua, bilangan perjalanan. Berbanding 2020 dan 2021, berlaku negatif 50.7%. Dan akhir sekali iaitu yang ketiga, jumlah perbelanjaan. Berbanding 2020 dan 2021, Malaysia telah mengalami kerugian sebanyak negatif 54.5%. Dapat dilihat juga bahawa negara Malaysia mengalami kerugian dan penurunan penerimaan pelancong seperti negara-negara lain. Selepas wabak. Pada Januari 2022, situasi global pasca COVID-19 masih dalam tahap pemulihan. Sektor pelancongan dunia masih mengalami pelbagai cabaran dan perubahan kesan daripada pandemik COVID-19. Demi bertahan untuk mengekalkan ekonomi dalam sektor pelancongan dunia, banyak negara menerapkan langkah keselamatan dan kesihatan yang ketat untuk melindungi pelancong dan penduduk setempat. Kebanyakan negara secara global telah menunjukkan prestasi pelancongan yang positif selepas wabak pandemik COVID-19 mula beransur pulih, antaranya negara Jepun. Pada September 2023, sebanyak 2.18 juta pelancong tiba dari luar negara iaitu 96.1% daripada jumlah pada bulan yang sama pada tahun 2019, kata Japan National Tourism Organization. Namun, pemulihan tersebut tak merata di seluruh daerah. Pelancongan bulan lalu kembali kepada kurang daripada 60% dari tahap peluang COVID-19 di 25 daripada 47 daerah. Kita beralih pula kepada negara Indonesia. Perangkaan menunjukkan jumlah ketibaan antarabangsa dalam 8 bulan pertama 2023 telah melebihi jumlah keseluruhan pada tahun 2022. Badan Perangkaan Pusat BPS melaporkan pada Isnin bahawa sehingga Ogos 2.44 juta warga asing telah melawat Indonesia, membentuk 166.12% daripada angka pada tahun 2022. Mari kita lihat prestasi sektor pelancongan di negara kita. Negara kita juga menunjukkan prestasi sektor pelancongan yang positif. Bagi tahun 2020, jumlah perbelanjaan pelancongan merekodkan 64.1 bilion menurut Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Ketua Perangkawan, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, secara keseluruhannya, prestasi pelancongan domestik Malaysia pada tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan yang positif. Ketibaan pelawat domestik merekodkan 171.6 juta pelawat berbanding 66 juta pelawat pada tahun sebelumnya. Ia telah menunjukkan peningkatan sebanyak 60.1%. Penerimaan pelancongan domestik meningkat sebanyak 248.1% dan merekodkan 64.1 bilion ringgit berbanding 2021 yang hanya mendapat 18.4 bilion ringgit sahaja. Intinya, ia telah menunjukkan pertumbuhan yang positif selepas penularan COVID-19. Bila dilihat daripada dapatan kajian daripada sebelum, semasa dan selepas wabak COVID-19, dapat dilihat bahawa COVID-19 ini memberi kesan yang besar kepada dunia dalam sektor pelancongan. Selepas wabak COVID-19 mula
mula menunjukkan keredaannya, sektor pelancongan berusaha pulih dengan pemulihan yang bertahap. Terdapat penumpuan pada pelancongan domestik, penggunaan teknologi dalam pelancongan dan perubahan dalam model perniagaan. Kesihatan dan keselamatan tetap menjadi keutamaan dengan penekanan pada protokol keselamatan. Kerjasama antarabangsa dalam menetapkan garis panduan dan pelaksanaan vaksinasi menjadi faktor penting dalam pemulihan sektor ini. Walaupun cabaran masih wujud, sektor pelancongan terus beradaptasi dengan realiti baru. Seterusnya kita lihat perspektif pada implikasi terhadap pendapatan negara melalui kempen Belilah Barangan Malaysia. Kempen itu telah bermula serentak dan merupakan salah satu inisiatif di bawah pemulihan negara yang menyaksikan kerjasama Kementerian Kewangan MOF dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC dengan sektor swasta. Dapat dilihat pada implikasi positif yang pertama iaitu kempen Shop Malaysia Online MSO. Kempen Shop Online di Malaysia adalah satu inisiatif yang mempromosikan dan mendorong masyarakat untuk melibatkan diri dalam proses pembelian secara dalam talian, di mana permintaan untuk platform perdagangan elektronik telah meningkat secara pesat. Hasil kerjasama antara kerajaan dan sektor swasta tersebut dalam menyokong perniagaan tempatan, kempen ini boleh menggalakkan penduduk tempatan untuk membeli produk tempatan secara dalam talian. Pengarah urusan serantau Shopee, Ian Ho, telah berkata kempen itu telah melahirkan pembeli dalam talian secara puratanya dan membuat 4 pembelian tambahan di Shopee walaupun perintah kawalan pergerakan pada masa itu telah dilonggarkan. Seterusnya, melalui usaha yang kedua, kempen Go E-Commerce telah memberikan impak yang positif kepada pendapatan negara, terutamanya barangan Malaysia. Kempen Go E-Commerce di Malaysia bertujuan untuk mendorong lebih banyak perniagaan dan individu untuk melibatkan diri dalam ekonomi digital dan perdagangan elektronik. Inisiatif ini mendukung perkembangan perniagaan dalam talian dan penggunaan platform e-dagang. Antara contoh yang telah dilakukan bagi menjayakan kempen Go E-Commerce Malaysia adalah pengajaran webinar atau sesi latihan dalam talian untuk memberikan panduan kepada para peniaga tempatan tentang langkah-langkah membina dan menguruskan perniagaan dalam talian. Ini telah merangkumi topik yang telah diiklankan oleh MDEC. Bertitik tolak kepada usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dan kerjasama sektor swasta, dapat dilihat bahawa produk tempatan dan juga pendapatan negara dalam peningkatan pembelian barangan Malaysia memberi prestasi yang positif di negara kita. Terima kasih Nur Fahari Syuhada binti Hamdani di atas laporan yang telah dibentangkan. Seterusnya kita beralih ke isu semasa, iaitu berkaitan implikasi ke atas pendidikan di Malaysia berdasarkan segala dapatan yang telah dibentangkan sebentar tadi. Susulan dari pandemik COVID-19 yang semakin mengganas pada tahun 2020, kerajaan telah mengambil keputusan untuk menutup sekolah bagi mengekang penularan wabak terhadap pelajar sekolah, guru dan kaki tangan sekolah. Pada awalnya hanya ditutup sekolah yang telah dijangkiti wabak COVID-19 dan pada akhirnya semua sekolah di seluruh Malaysia diminta untuk ditutup. Akibat dari itu, guru dan pelajar terpaksa menggunakan platform atas talian untuk meneruskan pembelajaran dan pengajaran. Penutupan sekolah telah membawa kepada norma baharu dalam sistem pengajaran dan pembelajaran. Namun, perkara ini telah membangkitkan beberapa isu berkaitan dengan pendidikan. Hampir 36% atau 1.8 juta pelajar tiada akses pembelajaran dalam talian dengan pelbagai faktor termasuk tidak mempunyai akses internet dan ketiadaan gadget. Masalah keciciran pelajar semakin bertambah dan kualiti pendidikan dipersoalkan. Guru dan murid terpaksa untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap norma baharu ini. Sementara itu, orang ramai berganding bahu untuk memberi sedikit bantuan kepada murid yang tidak mempunyai gadget yang sesuai untuk meneruskan pembelajaran. Kerajaan juga ada memberi bantuan kepada para pelajar yang memerlukan bantuan agar mereka dapat belajar sama seperti rakan yang lain. Implikasi yang seterusnya ialah perubahan dalam cara berkomunikasi. Sistem pendidikan di seluruh dunia telah berubah daripada kelas fizikal kepada pembelajaran secara atas talian. Pembelajaran secara maya telah diwajibkan sehingga wabak pandemik COVID-19 berkurangan. Justeru, para guru mengambil inisiatif lain dengan menggunakan platform secara atas talian seperti Google Classroom serta medium digital seperti Zoom dan Google Meet untuk sesi pengajaran dan pembelajaran semasa pandemik COVID-19. Para pelajar dan para guru telah bergantung 100% kepada teknologi semasa wabak COVID-19 supaya dapat melengkapkan silibus akademik dalam tempoh masa yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Akhir sekali, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia memastikan bahawa jaringan internet kuat supaya proses pengajaran dan pembelajaran secara atas talian berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan teknikal.
KPM telah menyediakan internet dan telefon bimbit percuma kepada pelajar terutamanya golongan pelajar B40 di Malaysia. Potongan harga juga diberikan kepada pelajar yang keluarganya berpendapatan rendah supaya mereka juga boleh menggunakan jaringan internet yang berkualiti tinggi dan boleh menghadiri kelas secara dalam talian. Pihak KPM telah bertindak segera dengan mengurangkan jurang digital dalam sistem pendidikan dalam situasi yang tidak dijangka. Justeru, pihak kerajaan telah memberikan perhatian khas supaya penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ditingkatkan dan memastikan pelajar yang berada di luar kawasan dan kawasan pedalaman mempunyai akses internet yang baik serta berupaya menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dengan kaedah yang betul untuk tujuan pembelajaran. Sekian siaran berita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.